Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan buku yang terbaru yang saya tulis berkaitan dengan Ummahatul Mukminin ataupun dalam bahasa Melayunya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua tahu bahawasanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ibu-ibu kita semua, yang mana ibu-ibu kita ni merupakan manusia-manusia yang agung, merupakan manusia yang terpilih, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang sangat besar kepada mereka untuk menjaga keadaan Nabi ataupun hal ehwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, bukan senang nak menjadikan diri ini isteri Nabi, bukan senang nak terpilih, nak jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk memperisterikan seseorang. Tetapi mereka ini Allah Taala telah berikan kelebihan yang besar, dan kita sebagai orang Islam sepatutnya mengenali ibu-ibu kita ni. Sepatutnya kita orang Islam menelusuri kisah-kisah ataupun kelebihan-kelebihan yang menjadikan mereka ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia di sisi umat. Amat malanglah bagi kalau ada orang-orang kita yang nama isteri Nabi pun tak ingat. Sebut nama Aisyah binti Abi Bakar pun dia tak kenal. Sedangkan artis-artis barat dia kenal. Sedangkan pelakon-pelakon barat dia kenal. Sedangkan lirik-lirik lagu dia hafal. Tetapi kelebihan-kelebihan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak tahu. Jadi mengambil semangat yang ada, maka saya menulis buku ini menghimpunkan secara ringkas buku yang sesuai untuk bacaan orang awam. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini dapatlah memperkenalkan serba sedikit kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada pada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ini layak untuk dihormati, sehingga mereka ini menjadi orang yang tokoh yang besar di dalam sejarah Islam. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan Aisyah binti Abi Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik. Aisyah radhiyallahu anhuma merupakan di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, tuan-tuan. Kalau sebut nama Aisyah radhiyallahu anha, boleh saya katakan kebanyakan di antara kita, kebanyakan daripada orang Islam, bahkan seluruh umat Islam, kalau kita katakan dia biasa dengar hadis, pastinya dia akan pernah mendengar
nama Aisyah radhiyallahu anha. Kerana apa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya seorang sahabat Nabi, dia bukan hanya seorang isteri Nabi, tetapi dalam masa yang sama beliau juga merupakan pakar rujuk dalam kalangan sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan tabi'i, apabila mempunyai masalah, mereka akan bertanya Aisyah radhiyallahu anha dan mereka akan mendapat jawapan di sisi Aisyah. Insya-Allah nanti kita akan tengok keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis. Yang mana tuan-tuan akan menyebabkan kita bertambah hormat kepada Aisyah radhiyallahu anha, akan menyebabkan kita bertambah sayang kepada ibu kita ni. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan di antara isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi dalam keadaan dia sangat muda. Dan kita akan bincangkan insya-Allah dalam kesempatan yang ini, okey? Baik, kita tengok dulu muka surat 64. Bagi sesiapa yang memegang buku, ya, boleh tengok muka surat 64. Siapa yang tak ada buku lagi, boleh hubungi saudara Hadi Akmal kita ataupun saudara Abu Talhah di Shopee masing-masing untuk beli buku tersebut. Ini bukan paksaan. Kalau tak nak beli pun tak apa. Nak dengar saja pun boleh. Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya ni kalau baca ngantuk, Ustaz. Kalau dengar bercerita, okey. No problem. Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat membaca bersama-sama. Saya akan baca, tuan-tuan akan letakkan nota-nota. Jika ada perkara-perkara penting yang disampaikan yang tidak ada di dalam kitab ini, alangkah baiknya. So letakkan, pegang pen, pegang buku. InsyaAllah jika ada isi-isi penting, tuan-tuan boleh letakkan di tepi. Boleh letakkan di tepi. Jadi saya dululah waktu saya belajar secara formal, tuan-tuan, sekarang ni pun masih belajar tak berhenti lagi. Masih tak berhenti lagi belajar. Mana ada orang berhenti belajar kan? Kita sampai mati kita akan belajar. Kita akan meneruskan pembelajaran. Tetapi waktu zaman formal belajar, dia ada exam. Jadi nak baca macam mana nak bagi ingat, setiap perenggan tu dia ada isti penting. Saya punya cara, setiap perenggan yang saya baca daripada buku tu, saya akan letakkan di tepi tu. Kan buku dia ada ruang sikit kan di antara perenggan dengan tepi kertas tu. Di antara ruang tu saya akan letakkan isi penting. Apa isi penting nak diceritakan di dalam perenggan ini? Supaya nanti bila kita nak ulang baca, kerana ada waktu kita baca, kita ingat, beberapa keadaan kita lupa. Jadi bila kita lupa, nak cari balik, mungkin kitab tu berjilid-jilid dan berbanyak perenggannya. Jadi kita hanya baca nota tepi, kita panggil. Nota tepi tu untuk kita rujuk semula poin ataupun isi kandungan ataupun isi penting yang kita lupa tu. Jadi sebab tu penting kena ada buku tu. Ini kira macam promosi secara tidak langsung lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya nak sebut lah, mungkin ada di kalangan daripada kawan-kawan kita yang kata, Ustaz ni promosi buku pula. Tuan-tuan, saya tak gaya pun jual buku ni. Saya nak bagi tahu. Bahkan saya pertamanya nak menyebarkan manfaat. Nak menyebarkan manfaat daripada tulisan saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya ganjaran pahala. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan adanya penulisan buku seperti ini, kawan-kawan kita akan ada kerja. Kita semua tahu dengan PKP ini, ada pendapatan yang terjejas. Ada kawan-kawan kita yang terputus bekalan belanja. Jadi mereka menjual buku. Jadi dengan menjual buku ni, maka kita dapatlah memberikan mereka pendapatan. Kita mungkin pendapatan tak putus. Saya pendapatan, alhamdulillah, saya kerja dengan kerajaan. Saya pensyarah universiti. Pendapatan saya ada. Bahkan orang-orang yang jual buku saya ni, keuntungan dia lebih besar dia punya portion daripada penulis punya portion. Tapi saya tak peduli, tuan-tuan. Walaupun yang kena kecam tu saya. Tetapi saya memikirkan alangkah baiknya kalau manfaat mengenali isteri Nabi ini dapat disebarkan kepada orang awam. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, buku ini merupakan salah satu daripada usaha yang ada untuk kita memperkenalkan sahabat Nabi kepada masyarakat. Jadi kalau lepas ni kita dengar ada orang Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita dengar ada orang Syiah yang mengutuk Aisyah radhiyallahu anha di depan kita, setidak-tidaknya kita boleh menjawab tomahan mereka dengan kita menyatakan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha yang pernah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang diiktiraf oleh ulama-ulama hadis, yang dinyatakan oleh mereka-mereka
yang berada dalam bidang hadis yang menyusun ataupun yang mengumpulkan biografi Aisyah di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, seperti dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibn Abdul Bar, seperti kitab Usdul Ghabah yang ditulis oleh Ibnul Athir dan lain-lain lagi. Jadi ini semua merupakan usaha kita, tuan-tuan. Bukan untuk keuntungan dunia sangat pun. Kalau ada keuntungan dunia pun, mungkin orang lain dapat lebih daripada apa yang saya dapat. Dan saya tidaklah, orang kata apa, tidaklah ada rasa dengki pun. Bahkan kita rasa happy, kita rasa gembira bila ada orang yang mempunyai pendapatan ataupun mempunyai orang kata apa, keuntungan lebih dan dia Muslim, insya-Allah dia akan bayar zakat. Mungkin dia akan tolong kita untuk projek-projek akan datang. Itu niat saya dan tujuan saya lah. Baik. Nama dan nasab. InsyaAllah kita masuk pada perbahasan ni ya. Nama dan nasab. Nama beliau ialah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim At-Taimi Al-Qurashi. Masa Aisyah ni, nama dia punya nasab ni panjang, kalau kita nak baca sesuatu panjang lah. Tapi yang terkenalnya ialah Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Abi Bakar Siddiq, nama dia Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim At-Taimi Al-Qurashi. Maksudnya Aisyah ni berketurunan Quraisy. Sebab tu dipanggil Qurashi, daripada Bani Taim At-Taimi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman bin Amir. Ibu dia nama Ummu Ruman. Beliau dilahirkan 4 ataupun 5 tahun selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, waktu Nabi jadi rasul, lepas daripada itu 4 ataupun 5 tahun lepas tu, maka Aisyah radhiyallahu anha lahir. Baik. Aisyah radhiyallahu anha diberikan gelaran ataupun kunyah Ummu Abdillah. Selain daripada dia dapat gelaran daripada Allah Ummul Mukminin, dia ambil gelaran Ummu Abdillah. Ummi Abdillah ini maksudnya ibu kepada Abdullah. Siapa Abdullah tu? Insya-Allah kita akan tengok. Saya hurai di sini. Dia mendapat gelaran ataupun diberikan gelaran ataupun kunyah Ummu Abdillah kerana beliau pernah meminta kepada baginda, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berikan kepadanya kunyah, dan gelaran itulah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Aisyah ni pernah minta dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi berikan dia kunyah. Kerana memang ada di kalangan sahabat ni yang Nabi berikan dia kunyah. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kerana Nabi tengok dia ni memang suka kucing lah. Kemudian ada di kalangan sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kunyah seperti Ali bin Abi Talib. Nabi berikan kepada dia kunyah Abu Turab. Kan? Dan Nabi memperakui kunyah-kunyah. Mungkin ada di kalangan sahabat yang biasa dengar kuliah saya, biasa dengar saya hurai bab kunyah ni. Mungkin ada di kalangan yang baru mendengar kuliah, mungkin tak pernah dengar. Kunyah ni apa? Kunyah, bukan kunyah. Kunyah tu makan. Kita tak boleh makan lagi ni, tak boleh kunyah lagi sebab kita puasa. Okey? Baik. Kunyah ialah gelaran ataupun nama timangan yang diberikan kepada seseorang selain daripada nama hakikinya. Biasanya kunyah ni disandarkan kepada anak seseorang. Kadang-kadang tak juga. Macam Aisyah ni dia tak ada anak pun nama Abdullah. Dia tak ada anak nama Abdullah. Nanti kita akan hurai. Ada juga sebahagian kata begitu tapi tepatnya tidak. Omar digelar sebagai Abu Hafs. Abu Bakar digelar sebagai Abu Bakar. Ya. Maka lelaki akan dimulakan dengan Abu, perempuan dimulakan dengan Ummu. Sebab itu Ummu ni ada Ummu Abdillah, ada Ummu Salamah, ada Ummu Atiyah. Biasanya disandar kepada nama anak. Biasanya lah. Tetapi tak semestinya. Ada juga yang tidak disandarkan kepada nama anak. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum ada anak lagi pun digelar sebagai Abu Umair. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah panggil Abu Umair. Nabi kata, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Abu Umair,
apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair. Maka oleh kerana itu Nabi SAW memperakui walaupun budak tu tak ada lagi anak, boleh pakai kunyah. Apa tujuan kunyah ni tuan-tuan? Tujuan kunyah ni adalah untuk kemesraan. Biasanya orang Arab, kalau saya lah berpengalaman duduk di Jordan ni selama 8 tahun ni, biasanya kalau orang Arab tu dia nak lebih mesra dengan kita, dia akan tanya, anta Abu Ish? Awak ni Abu apa supaya kita boleh panggil dengan panggilan yang mesra. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, bila Nabi SAW sendiri memakai gelaran Abul Qasim, sebab Nabi ada anak nama Qasim, maka Nabi Abul Qasim, ayah Qasim. Bila diberikan gelaran seperti ini, selain daripada ia memberikan kemesraan, ia juga memberikan satu konotasi tanggungjawab. Engkau adalah seorang ayah, engkau adalah seorang ibu. Maksudnya, engkau bukan lagi budak-budak. Kau adalah bapa sekarang ni. Habis tu kalau dah bapa, kenapa panggil budak-budak dengan gelaran bapa tu? Sebab saya sebut tadi, ada budak-budak juga yang digelar dengan nama Abu ni, supaya mereka lekas membesar dan lekas matang. Supaya mereka lekas membesar, supaya mereka rasa tanggungjawab, mereka akan jadi ayah. Tak adalah umur dah 40 tahun panggil boboy lagi. Jadi seolah-olah macam tak matang lah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha digelar dengan gelaran kunyah. Dan ini merupakan satu budaya Arab yang dipakai oleh Nabi SAW dan Nabi memberikannya kepada para sahabat. Jadi sebab itu Aisyah minta dan Nabi beri kepada Aisyah gelaran Ummu Abdillah. Cuma adalah ulama beza pendapat sikit tentang gelaran Abul Qasim. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Sebab Nabi pakai gelaran tu. Sebab ada hadis Nabi SAW larang. Nabi kata, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Kama qala. Nabi SAW kata, pakailah nama aku, tak ada masalah. Tetapi kamu jangan menggunakan kunyah aku. Jangan guna kunyah aku. Kerana apa? Dia ada sebab urut dalam hadis ni, ada sebab, ada punca, dia ada peristiwa dia. Ada satu hari, ada satu orang di kalangan sahabat panggil Abul Qasim. Maka Nabi menoleh. Bila Nabi SAW toleh, dia kata, dia bukan panggil Nabi. Maka Nabi pun menyebut perkataan ini. Nabi kata, pakai nama aku tak apa, tapi jangan pakai gelaran aku. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW tidak mahu diganggu dan dikacau dengan panggilan-panggilan yang tidak dimaksudkan untuk memanggil dia. Baik. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Cuma ulama ada beza pendapat sikit. Mereka sepakat mengatakan bahawasanya sesiapa yang berada di zaman Nabi SAW memang tak bolehlah pakai gelaran Abul Qasim ni. Tapi setelah Nabi wafat macam mana? Adakah larangan itu kekal ataupun sebaliknya? Sebahagian daripada ulama mengatakan larangan itu kekal, dia kata. Kerana larangan itu mutlak. Nabi SAW tidak meletakkan had. Mesti waktu Nabi hidup tak boleh. Tak ada, dia kata. Umum. Maka larangan itu mutlak, maka larangan itu akan kekal walaupun setelah Nabi wafat. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya larangan ini bersifat larangan adat, bukan larangan ibadat. Larangan adat ini biasanya dia terkait dengan punca dan akibat. Dia terkait dengan punca. Sebab, apa sebab Nabi SAW tak benarkan benda ni? Apa sebab Nabi SAW larang perbuatan ini? Maka, bila kita lihat daripada sebab urut, kita dapati Nabi SAW tak nak terganggu dengan panggilan-panggilan yang bukan dimaksudkan untuk memanggil dia dengan gelaran Abul Qasim. Maka oleh kerana itulah, larangan ini hanya terpakai sewaktu Nabi SAW ada sahaja. Bila Nabi telah wafat, maka larangan untuk memakai gelaran Abul Qasim tu dah tak ada dah. Jadi ada dua pandangan dalam isu ni. Ada dua pandangan dalam isu ni. Jadi kalau saya cenderunglah pada pendapat yang kedua ni, tetapi saya tak nafikan kalau kita dapat mengelakkan, lebih selamat untuk keluar daripada khilaf. Baik. Gelaran tersebut diberikan kerana beliau sangat rapat dengan anak saudaranya yang bernama Abdullah ibn Zubair. Aisyah ni dia ada anak saudara, anak kepada Asma dan Zubair. Kita semua tahu dalam peristiwa hijrah, Asma ni mengandung anak Zubair. Mereka ini suami isteri, bila berhijrah ke Madinah, Asma ni mengandung, dan setelah daripada hijrah,
maka Asma pun melahirkan bayi. Bayi Quraisy ataupun bayi Muhajirin yang pertama yang lahir setelah daripada hijrah adalah Abdullah bin Zubair. Yang mana Abdullah bin Zubair ialah anak kepada Asma dan Zubair. Abdullah bin Zubair ialah bayi yang pertama lahir setelah daripada hijrah ke Madinah. Itu bayi yang pertama. Sampai-sampai kat Madinah, tak ada bayi lain yang lahir dulu, Abdullah bin Zubair dulu, dan ditahnik sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahnikkan dia dan Nabi namakan dia dengan nama Abdullah. Baik. Aisyah ni rapatlah dengan anak saudara dia ni. Sebab anak saudara dia ni merupakan anak kepada kakak dia. Baik, Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, hadis ni tuan-tuan merupakan hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunan dia. Dia kata, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kuna. Qala faktani bibnika faktani bibniki Abdullah, yani ibni ukhtiha. Ya, itu salah baris tu. Yani ibna ukhtiha. Dia letak ukhtuha pula tu. Ini kadang-kadang biasalah kita apa? Copy paste daripada Syamilah tu kadang-kadang beri baris salah. Kita pun tak semak. Letakkan baris bawah. Ibna ukhtiha fakanat tukanna bi ummi Abdullah. Okey. Maksudnya daripada Abu Daud meriwayatkan, dia kata Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kuna. Dia kata, ya Rasulullah, semua sahabat-sahabat aku, madu-madu aku, isteri Nabi yang lain ni, dia ada dia punya kuna. Dia ada dia punya kunyah, dia ada dia punya nama timangan dia. Maksud Nabi faham dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah tu, Aisyah nak satu nama untuk dia. Nak satu nama timangan untuk dia. Maka Nabi terus bagi tahu, faktani bibniki Abdullah. Maka kamu ambillah gelaran dengan anak kamu yang bernama Abdullah. Aisyah ada anak ke? Perawi mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini ibni ukhtiha. Ibn ukhtiha iaitu yang dimaksudkan oleh Nabi, anak dia adalah anak kepada saudara kandungnya iaitu Asma. Kerana dia rapat dengan Abdullah anak kepada Asma. Fakanat tukanna bi ummi Abdullah, maka setelah daripada peristiwa itulah Aisyah radhiyallahu anha digelar dengan gelaran Ummu Abdullah. Hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Baik. Itu satu pandanganlah. Dia kata sebab Aisyah ni rapat dengan anak saudara dia, nama Abdullah, maka dia pun pakai gelaran Abdullah sebab dia tak ada anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pandangan yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha menggunakan gelaran Abdullah ni sebab dia ada anak sebenarnya, tapi anak dia tu tak hidup. Anak dia tu meninggal dunia waktu kecil. Anak dia tu nama Abdullah. Tetapi dari sudut sanad, kisah ini tidak sahih. Kerana yang sahihnya memang Aisyah tak ada anak pun dengan Nabi SAW. Sebab kita dah baca dah hadis Nabi SAW sebut waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW kenapa terlalu banyak ataupun terlalu lama ataupun tidak henti-henti mengingati Khadijah, sedangkan Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Apa Nabi kata? Warazaqani Allahu minhal walad haitsu haramani auladan nisa kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana Nabi SAW sebut kelebihan Aisyah ni. Laqad amanat bi hina kafarani an-nas. Dia beriman dengan aku ketika mana orang lain kufur. Kan? Wawasatni bimaliha. Dia telah memberikan aku dengan hartanya untuk dakwah. Hina wasaddaqatni hina kazzabani an-nas. Dia membenarkan cakap aku ketika mana orang lain kata aku bohong. Wawasatni bimaliha, dan dia telah memberikan aku dengan hartanya untuk dakwah ketika mana orang lain tahan hartanya daripada aku. Warazaqani Allahu minhal walad, dan Allah memberikan aku rezeki dengan dia mendapat anak ketika mana Allah tak bagi anak dengan isteri dia yang lain. Tak bagi aku anak daripada isteri yang lain, maka tak ada anak lah dia kata. Kalau ikut riwayat yang sahih tak ada. Jadi riwayat ni dhaif ya. Saya sebut di situ muka surat 65 tuan-tuan ya. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa kunyah Ummu Abdullah
yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu adalah kerana beliau mempunyai anak kecil, lalu dinamakan dengan nama Abdullah. Namun anak ini meninggal dunia ketika kecil, tetapi ia tidak sahih dari sudut sanad. Dari sudut sanad tak sahih. Okey, yang sahihnya memang diberikan dengan nama anak saudaranya, itu anak kepada Asma. Baik. Kali ini kita nak tengok itu biografi Aisyah radhiyallahu anha serba sedikit. Insya-Allah kita nak tengok kelebihan dan keistimewaan isteri Nabi yang bernama Aisyah ni. Maka saya sebutkan pada muka surat 66 kelebihan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan. Ini membuatkan nama ibu kita ini sangat masyhur namanya di sisi umat Islam. Setiap daripada kalangan umat Islam pastinya pernah mendengar namanya dalam kehidupannya. Berikut adalah keistimewaan Aisyah. So kita nak tengok keistimewaan Aisyah ni. Yang pertama, beliau merupakan satu-satunya anak dara yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana isteri lain Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahi mereka dalam keadaan mereka adalah janda. Sebaliknya Aisyah radhiyallahu anha memang dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu dia masih lagi anak dara. Dia belum berkahwin dengan sesiapa pun. Maka dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sebutkan antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi anak dara selain daripadanya. Ini merupakan kesepakatan dalam kalangan ulama hadis. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Isabah, Ibn Hajar menyebutkan perkara ini, iaitu tak ada isteri Nabi yang lain yang merupakan anak dara. Yang lain semuanya pernah berkahwin dengan orang lain. Lepas tu bila suami dia meninggal, bila suami dia tak mau terima dia, menceraikan dia, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan dia. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha memang dia tak pernah kahwin dengan siapa-siapa, dia hanya kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha menurut sebahagian ulama. Ada yang kata lepas Khadijah wafat, Nabi terus kahwin dengan Aisyah. Tak kahwin dengan sesiapa dulu, kahwin dengan Aisyah dulu. Ni sebahagian. Yang ni saya hurai dah dulu. Manakala menurut pandangan sebahagian ulama yang lain, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda menikahi Saudah radhiyallahu anha. So ada tiga kan pendapat yang saya telah hurai. Bagi siapa yang ingat, dulu waktu kita bincang minggu lepas, 2 minggu lepas kot. Minggu lepas hari Isnin kita tak ada kuliah sebab kita dah mula tarawih kan. Saya pun ada kursus masa tu dekat Ipoh. Jadi kuliah sebelum ini saya telah hurai ada 3 pandangan ulama. Ada pandangan yang mengatakan Nabi SAW kahwin dengan Aisyah terus lepas kahwin dengan Khadijah. Lepas kewafatan Khadijah. Khadijah wafat je terus Nabi pinang Aisyah. Ada yang kata tak. Nabi SAW pinang Saudah dulu sebelum Aisyah. Ada yang kata tak. Sebenarnya riwayat bercanggah-canggah dalam masalah ni. Yang kita pasti Nabi SAW menikah dengan Saudah dan juga Aisyah itu merupakan perkara yang disepakati memang berlaku setelah daripada kewafatan Khadijah. Itu disepakati. Tetapi yang mereka cuba untuk selesaikan, mereka kata Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi kahwin dengan Aisyah betul. Nabi kahwin dengan Saudah pun betul. Tetapi Saudah merupakan isteri yang pertama yang Nabi SAW gauli setelah daripada kewafatan Khadijah. Kerana Nabi tak bersama dengan Aisyah lepas Nabi kahwin, melainkan setelah Nabi sampai ke Madinah. Baik. Jadi kalau ikut pendapat ni, dia kata memang Aisyah adalah isteri yang Nabi kahwin lepas daripada kewafatan Khadijah. Cuma Saudah tu isteri yang pertama yang digauli setelah kewafatan Khadijah. Baik. Berkenaan dengan umur Aisyah, kita ada gangguan sikit. Ada orang masuk. Ada geng-geng Rusia masuk. Dia tulis dekat mesej macam-macam. Saya pun tak faham tulisan Rusia. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang mengacau ni. Baik.
Um, Berkenaan umur perkahwinan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Kak Jini boleh kick kot. Kick apa ni, mereka yang ganggu ni ya. Baik. Sekejap Okey. Baik. Memang tak dikacau dah. Saya dah, kalau tak silap saya dah lock dah bahagian chat ni. Sebab saya takut dia orang masukkan gambar macam-macam. Kita tak tahu apa yang berlaku, apa yang dia orang nak kongsi. Ni pun dah ada dah masuk gambar. Tapi jangan download tuan-tuan. Kerana kita tak tahu, mungkin virus dan sebagainya. Baik. Baik. Berkenaan umur perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur, berapa umur Aisyah ni waktu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama semasa. Ulama dulu hampir sepakat mengatakan Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu umur dia 6 tahun atau 7 tahun. Ini hampir sepakat ulama zaman dulu. Tetapi ulama zaman moden ni seolah-olah macam ada perbezaan pandangan. Kerana ada sebahagian pengkaji moden, terutamanya yang berasal daripada benua India, mereka mengatakan bahawasanya mereka cuba untuk membangkitkan satu pandangan yang bagi saya tidak pernah dibincangkan sebelum ini. Mereka mengatakan Aisyah waktu kahwin dengan Nabi SAW bukan berumur 6 atau 7 tahun. Sebaliknya Aisyah kahwin dengan Nabi SAW waktu berumur belasan tahun. Kenapa mereka berkatakan begitu? Adalah 1, 2, 3 alasan mereka. Di antara alasan mereka untuk menolak sanad kisah Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 atau 7 tahun ni, kerana ia adalah riwayat daripada Hisham bin Urwah. Dia kata sebab Hisham bin Urwah ni anak kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair inilah yang meriwayatkan hadis daripada Aisyah yang kata Aisyah ni kahwin dengan Nabi SAW waktu umur 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Dia kata jadi Hisham ni anak kepada Urwah. Urwah ni anak kepada Zubair. Jadi dia macam orang kata apa, keluarga punya riwayat lah. Jadi bila Hisham ni, dia kata mereka cuba untuk mencari biografi Hisham ni, dan mereka dapati Hisham ni setelah dia ni meningkat umur tua, jadi ingatan dia agak sedikit lemah, ingatan dia terganggu. Maka 6 atau 7 tahun tu sebenarnya bukan 6 tapi 16, dia kata. 16, dia tertinggal perkataan Aisyah, dia tertinggal perkataan belas. Dia tinggal perkataan. Maka dia kata tak mungkin Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Sebab apa? Sebab dia kata Aisyah banyak diingat riwayat-riwayat. Aisyah ni banyak mengingati riwayat-riwayat sewaktu dia kecil. Sewaktu dia kecil, dia ingat riwayat. Dia kata, maka tak mungkinlah dia umur muda, dia kata. Tak mungkinlah umur terlalu kecil. Lepas tu Aisyah pun dibawa masa perang Uhud. Waktu tu umur dia kecil lagi. Takkan budak-budak boleh pergi perang. Budak-budak pergi perang bukan boleh bantu, menyusahkan lagi adalah. Itu alasan, sebahagian daripada alasan-alasan mereka yang mengatakan Aisyah ni tak kahwin dengan Nabi SAW umur dia 6 tahun, sebaliknya umur 16 ataupun 17 ataupun 18. Itu alasan mereka. Saya sebut di situ. Berkenaan umur perkahwinannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat khilaf dalam kalangan ulama sehingga menjadi polemik besar di dunia barat. Tetapi bagi saya yang paling tepat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengahwininya ketika dia berumur 6 tahun dan bersama dengannya berumur 9 tahun. Sebahagian pendapat mengatakan beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 7 tahun. Ada yang kata 6, ada yang kata 7. Ibnu Hajar kata tak ada masalah, tak ada khilaf pun. Kerana yang kata 6 tu dia tengok Aisyah dah cukup dah 6 tahun.
Yang kata 7 tu dia kata Aisyah dah lebih dah 6 tahun, cuma nak masuk 7. Jadi perawi meriwayatkan berdasarkan apa yang dia faham, berdasarkan apa yang difaham. Sebab itu Ibn Hajar kata, Ibn Hajar mengatakan tidak ada percanggahan dalam kedua pendapat ini kerana berkemungkinan beliau sudah mencukupi 6 tahun dan memasuki umur 7 tahun ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ada yang kata 6, ada yang kata 7. Yang kata 6 dia kata Aisyah telah melepasi 6 tahun. Yang kata 7 ada yang kata mereka beranggapan Aisyah telah masuk umur 7 walaupun belum lengkap tapi baru masuk. Maka perbezaan pandangan berlaku disebabkan perkara ini, ya. Baik. Hal umur perkahwinan beliau ini dapat dibuktikan kerana sangat banyak riwayat berkenaan perkahwinan beliau ketika beliau berumur 6 tahun yang dinyatakan seperti berikut. Ada yang kata Hisham ni bermasalah. Okey, kalau Hisham ni bermasalah, kita kena tengok ada tak perawi lain yang meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan apa yang Hisham riwayat. Kerana kalau Hisham tu bermasalah, tiba-tiba ada sokongan daripada perawi yang okey, maka takkanlah kita nak kata dua-dua lupa, sedangkan yang seorang ni je bermasalah yang kita kata nyanyuk, yang seorang lagi tak. Kan? Jadi, itu kita kena tengok. Baik. Terdapat sekadar pengkajian saya, sekadar penelitian saya dalam kitab-kitab hadis, ya. Terdapat riwayat daripada Urwah terdapat riwayat daripada Urwah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang sangat ramai perawi meriwayatkan hadis ini daripada Urwah. Maksudnya Urwah ni betul lah dia bapa kepada Hisham. Tapi bukan Hisham seorang aja yang riwayat daripada Urwah, ada lagi perawi lain, dia kata. Namun begitu dia kata, bukan hanya Urwah seorang saja yang meriwayatkan hadis ni daripada Aisyah. Bukan hanya Urwah seorang. Kalau betul lah Hisham ni riwayat daripada Urwah, jalur ni bermasalah. Kalau betul jalur ni bermasalah, ada jalur lain selain daripada jalur Urwah juga yang tak ada masalah pun. Sebagai contoh, sekejap tuan-tuan. Kamera saya tiba-tiba hilang pula ni. Ya, tak apalah, yang penting boleh dengar suara okey lah. Baik. Bukan hanya Urwah saja yang riwayat daripada Aisyah, tetapi termasuklah Al-Aswad bin Yazid, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Amrah binti Abdul Rahman dan Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib. Mereka ini kesemuanya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita nak kata Urwah seorang je riwayat, tak ada orang lain lagi, Hisham bermasalah, still okey. Kita kata okeylah, kita terimalah memang Hisham bermasalah dalam riwayat ni. Jadi kalau betul lah dia bermasalah pun, tapi sebenarnya dia bukan nyanyuk pun, dia hanya ingatan dia agak kurang sikit je bila dia tua, tak sampai kepada tahap nyanyuk lagi pun, ya. Maka kalau kita tengok kat situ, ramai lagi orang lain yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama, berkongsi riwayat dengan Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Baik. Nama-nama yang disebutkan sebelum ini turut meriwayatkan riwayat yang sama, dan Urwah tidak keseorangan dalam meriwayatkan hal ini. Urwah tak seorang-seorang riwayat kisah ini. Urwah ada riwayat lain yang menyokong dia. Ada riwayat lain yang berkongsi riwayat dengan dia. Ya, ada riwayat lain ataupun ada perawi lain yang berkongsi riwayat dengan Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Baik. Manakala yang meriwayatkan daripada Urwah berkenaan hal ini ialah anaknya sendiri, Hisham. Itu Hisham bin Urwah, yang dikritik bahawasanya kekuatan ingatannya berkurangan ketika umurnya meningkat tua. Ada yang kata waktu dia tua-tua ni, maka kuranglah sikit dia punya ingatan. Kurang sikitlah dia punya ingatan tu. Baik. Ada problem sikit saya punya kamera ni tuan-tuan. Saya terpaksa pakai kamera biasa lah. Okey. Baik. Hisham ni dia kata dikritik kerana kekuatan ingatannya berkurangan ketika umurnya meningkat tua. Tetapi harus diingatkan, bukan Hisham seorang saja yang meriwayatkannya.
Tetapi hadis ni turut diriwayatkan sama oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab pun ada riwayat. Bukan Hisham seorang. Ibnu Syihab riwayat juga daripada Urwah, dia kata. Saya cari memang ada riwayat daripada Ibnu Syihab. Yang menjadi sokongan kuat dalam periwayatan hadis ini, ditambah lagi ia merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kata Aisyah kahwin dengan Nabi umur muda ni bukan hanya riwayat orang lain, tapi riwayat Imam Bukhari sendiri. Maksudnya kita nak kata hampir sepakat ulama silam mengatakan bahawasanya memang Aisyah radhiyallahu anha kahwin dengan Nabi SAW sekitar umur 6 tahun ke 7 tahun. Ya, baik. Jadi dalam isu ni, pendapat yang mengatakan bahawa umur Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan baginda adalah belasan tahun, itu berdasarkan kepada pemahaman sahaja. Itu berdasarkan kepada pemahaman mereka sahaja. Ya. Tidak langsung daripada riwayat-riwayat yang jelas. Kalau ada riwayat pun, ia berdasarkan kepada pemahaman terhadap riwayat. Bukan berdasarkan kepada riwayat yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik. Ia juga berdasarkan logik akal kerana Aisyah radhiyallahu anha boleh menyertai perang Uhud dan beliau mempunyai ingatan yang kuat kerana mampu ingat ayat Quran yang diturunkan di Mekah. Sedangkan waktu di Mekah tu dia kata Aisyah muda lagi. Patutnya Aisyah tak boleh ingatlah, muda lagi kan. Budak lagi. Macam mana boleh ingat? Jadi ini berdasarkan logik akal dan juga pemahaman terhadap riwayat yang tidak begitu jelas, ya. Akan tetapi bagi saya riwayat Urwah radhiyallahu anhu yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berkahwin ketika umur 6 tahun itu adalah lebih kuat bagi saya lah. Kalau ikut penilaian saya, riwayat yang kata Aisyah kahwin dengan Nabi ni waktu umur 6 tahun atau 7 tahun itu lebih kuat. Kenapa? Kerana ia sangatlah jelas dan berdasarkan hujah fakta yang kuat serta berdasarkan juga kepada logik akal yang berkemungkinan betul. Semisal Aisyah radhiyallahu anha mungkin diberikan kekuatan ingatan yang luar biasa. Waktu dia muda umur 6 tahun pun dia boleh ingat. Mungkin ada yang bakal mengkritik jika disokong riwayat perkahwinan umur 6 tahun ni. Mungkin ada orang kata macam, kalau kita kata riwayat yang Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun ni betul, nanti kita susah nak defend ni. Orang duk kritik Nabi kahwin dengan budak-budak ni. Orang duk kritik Nabi berkahwin, menikah dengan budak-budak. Maka, ia boleh dijadikan isu serta polemik untuk memudahkan musuh Nabi SAW menyerang Nabi, menyerang peribadi Nabi, menyerang Islam. Ada yang kata Nabi ni kahwin dengan budak-budak. Nabi ni suka dengan budak-budak, yang merupakan perkara itu tak dapat diterima oleh akal manusia pada hari ini. Baik. Saya punya pandangan, wallahu a'lam, bila kita nak berbicara tentang isu yang silam, kita mesti pakai neraca di zaman silam. Macam mana orang zaman dulu tengok isu ni? Kita kena menggunakan kacamata yang sama. Jangan guna kacamata hari ini untuk menilai sesuatu yang berada di zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang memandang perbuatan berkahwin dengan umur muda ni tak ada masalah. Tetapi pada zaman ni mungkin berbeza. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Usah kata jauh tuan-tuan. Mak ayah kita, waktu mereka kecil-kecil, kita cuba tanya mereka. Mak ayah kepada mak ayah kita, tok nenek kita dulu, waktu umur mereka berkahwin, umur berapa? Dua generasi sebelum kita. Ataupun 3 generasi sebelum kita, moyang kita. Cuba tanya opah kita, cuba tanya nenek kita. Orang Perak panggil opah lah. Cuba tanya opah kita. Bapa dia dulu, mak dia dulu kahwin umur berapa? Lebih muda daripada anak muda kita hari ini kahwin. Kenapa? Kerana zaman telah berubah. Maka kita kena guna kacamata yang sama. Kerana zaman dulu, saya nak sebut, zaman dulu mungkin kehidupan itu tidak rencam seperti hari ini. Tuntutan hidup mungkin tidak begitu tinggi. Kehidupan yang simple, kehidupan yang sederhana dan sangat-sangat ringkas. Anak dara dulu mungkin umur 9 tahun dah pandai dah jaga adik. Dah pandai dah tukar lampin adik, dah pandai dah buat kerja rumah. Kenapa? Kerana pada zaman itu
berkemungkinan ibu-ibu berada di rumah dan melatih anak-anak mereka yang kecil ni. Dan mereka tidak masuk ke universiti. Mereka tidak dituntut untuk belajar secara formal. Maka sebab itu, cukup umur 10 tahun ataupun kita kata 15 tahun lah zaman tok nenek kita dulu, dah cukup dah. Dah bersedia dah untuk kahwin. Hari ni, anak-anak dara kita ada tuntutan kehidupan yang lebih daripada apa yang ada di zaman dulu. Maka mereka masuk ke universiti. Umur 18 tahun. Sebelum tu masuk sekolah dululah. Umur 6 tahun masuk sekolah tadika, kindergarten, darjah 1 sehingga darjah 6. Belajar di sekolah. Mungkin tok nenek kita dulu tak pergi sekolah. Dia belajar di rumah. Belajar macam mana nak menguruskan rumah dan sebagainya. Tapi dah masuk sekolah. Bila masuk sekolah, tumpuan terhad kepada pelajaran sekolah. Kemudian bila umur 18 tahun, tumpu kepada sekolah masuk universiti. Sebab itu budak-budak kita, anak dara kita mungkin keluar daripada universiti umur 24 tahun, 25 tahun baru nak belajar masak. Baru nak belajar macam mana cara nak menguruskan rumah tangga. Kenapa? Kerana tuntutan hidup sudah berbeza. Bila berbeza, maka keadaan berbeza. Jadi kita kena guna keadaan kacamata yang sama. Mungkin kalau katalah hari ni kita pergi ke Amazon umpamanya. Kita pergi ke tempat-tempat orang asli umpamanya. Mungkin ada lagi di kalangan masyarakat mereka yang ambil anak-anak kecil ni ataupun yang mengambil budak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun untuk dinikahkan. Kerana mereka tak perlu pergi ke sekolah. Jadi kita yang duduk di suasana yang berbeza, maka kita tak boleh untuk menggunakan ia sebagai neraca yang dipakai untuk semua. Tak boleh. Kita tengok sepanjang sejarah Nabi SAW, riwayat Bukhari ni ada ribuan tahun dah tuan-tuan. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah tuan-tuan. Riwayat yang kata Aisyah ni kahwin dengan Nabi umur 6 tahun atau 7 tahun ni dah ada dah dalam riwayat Imam Bukhari. Dah ada dah dalam kitab-kitab hadis. Dan musuh Nabi ni sepanjang zaman. Tetapi tidak ada mereka yang membuka mulut untuk mencela Nabi SAW disebabkan isu ni kerana Nabi kahwin muda. Tak ada. Kerana pada zaman itu mereka memahami. Bahkan kalau kita tengok sejarah Rom pun, sejarah Parsi pun akan ada mereka-mereka yang menikahi perempuan yang berumur muda. Kerana perkara itu perkara yang diterima oleh masyarakat pada ketika itu yang tidak menjadi polemik pun pada masa itu. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya merasakan bila Nabi SAW diserang dengan serangan yang seperti ini, kita sebagai umat Islam haruslah menjawab dengan fakta. Haruslah menjawab dengan fakta, jelaskan benda betul. Bukan kita buang fakta tu dengan kata, "Oi tak boleh. Kalau kita bagi tahu nanti Nabi kena serang." Kita kena bagi tahu yang betul. Kita kena bagi tahu hakikat supaya orang kita bila tengok isu ni dia boleh jawab terus. Ini seperti isu baginda terus mendapatkan isterinya Zainab ketika terpandang seorang wanita yang kisahnya terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu kisah. Nabi SAW ternampak satu perempuan, tuan Nabi dapatkan isteri di Zainab dan Nabi bersama dengan isterinya. Kemudian Nabi SAW kata apa? Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza absara ahadakum imra'atan falta'ti ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi. Yang bermaksud, Nabi ni dia ternampak satu orang perempuan lalu. Kemudian Nabi terus mendapatkan isterinya Zainab. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya wanita ini memandang kita. Datang dalam bentuk syaitan. Pergi pun dalam bentuk syaitan. Apabila salah seorang daripada kalian melihat seorang wanita, hendaklah dia pergi mendapatkan isterinya. Kerana mendapatkan isterinya itu akan menolak apa yang berada dalam jiwanya. Maksudnya, kalau seorang lelaki terpandang seorang perempuan dan tiba-tiba terlekat keinginan kepada wanita pada dirinya, maka pergi dapatkan isterinya. Itu adalah ubat Nabi SAW kata. Hadis ni menjadi polemik. Sebahagian orang tolak. Sedangkan hadis ni adalah Sahih Muslim. Dia kata tak layak untuk Nabi ni. Takkan Nabi SAW tewas? Kan? Kita terangkan hakikat. Kita kena terangkan hakikat. Ini bukan penghinaan kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi buat benda ni untuk mengajar umat dia. Cuba tengok apa yang disebutkan oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi dalam kitab dia Aridatul Ahwadhi mensyarahkan Sunan Tirmizi, dia kata apa? Dia kata, "Hadza hadithun gharibul ma'na." Dia kata hadis ni maknanya ganjil, dia kata. Kenapa ganjil? Dia kata li annal ladzi jara lin nabi sallallahu alaihi wasallam sir
la lam ya'lamhu illallah. Kerana apa yang berlaku dalam jiwa Nabi, terdetik apa pun dalam jiwa Nabi, ia adalah rahsia, tak ada siapa pun tahu. Tak ada siapa pun tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu, Nabi terus dapatkan isterinya saja, selesai masalah, tak ada siapa tahu. Tapi dia kata apa? Walakinnahu adza'ahu an nafsih. Tetapi Nabi SAW sebarkan apa yang berlaku dalam jiwa dia. Daripada tersembunyi dalam jiwa dia, dia bagi tahu. Nabi terus bagi tahu. Okey, kepada para sahabat. Tasliyatan lil khalq, sebagai satu berita gembira kepada makhluk, sebagai satu berita gembira kepada para lelaki, wa ta'liman lahum, dan sebagai satu pengajaran kepada mereka. Nabi nak ajar mereka. Nabi nak ajar golongan lelaki ni yang terpandang, bukannya pandang jenis Usha ni cari perempuan, no, terpandang tak sengaja. Maka kalau benda ni berlaku, ni jalan keluar dia. Kalau benda ni berlaku, ni sebenarnya yang kamu kena buat. Maksudnya ia merupakan berita gembira kepada para lelaki yang tersilap ataupun terpandang, tak sengaja dan seumpamanya, ni cara keluarnya. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menghisap kamu perkara yang di luar kawalan yang berlaku dalam jiwa kamu. Sebaliknya kalau bertindak, itulah yang menjadi masalah. Yang apa yang berlaku dalam jiwa yang kita susah nak kawal, yang kita tak mampu kawal, Allah Ta'ala tidak akan hisap perkara itu. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi nafsuh ma lam ta'mal au tatakallam. Atau kama qala. Allah Ta'ala mengampunkan daripada kalangan umat aku sesuatu yang jiwa mereka berkata-kata, selagi mana mereka tidak bercakap dengannya, menggunakan lidah, ataupun tidak beramal dengannya. Okey. Kemudian dia kata, waqad kana adamiyan dha syahwah. Nabi SAW merupakan manusia yang mempunyai syahwah. Walakinnahu ma'sum 'anil zillah. Tetapi Nabi ni dipelihara daripada kegelinciran. Nabi ada syahwat, tapi Nabi tak tergelincir dengan syahwat dia. Nabi kawal. Okey? Baik. Wa ma jara fi khatirihi hina ra'a al-mar'ah amrun la yu'akhadhu bihi syar'an. Dan apa yang berlaku di dalam jiwa Nabi ketika melihat wanita tersebut merupakan perkara yang tidak akan dipersalahkan, tidak akan dipertanggungjawabkan pada syarak. Wala yanqusu min manzilatihi, dan tidak merendahkan pun martabat Nabi. Wa dzalika alladhi wajada fi nafsihi min i'jabil mar'ah hiya jablatul adamiyah. Yang mana sesuatu yang Nabi rasa ketika mana melihat perempuan tu, ada rasa terpesona sedikit, ia merupakan perkara yang ada dalam jiwa anak Adam seluruhnya, allati tatahaqqaq bihi sifatuha, yang mana sifatnya telah terlaksana bila adanya perbuatan tu. Maksudnya Nabi ni manusia yang sempurna lah. Manusia sempurna, lelaki yang sempurna. Apa lelaki yang sempurna? Lelaki yang sempurna ini, dia adalah kesukaan daripada perempuan, adalah tarikan daripada perempuan. Kalau lelaki tertarik dengan lelaki, itu bukan lelaki yang sempurna lah. Itu lelaki yang kurang sempurna. Itu tak mau, kita tak mau yang tu. Baik. Disebut lagi, dia kata, summa ghalabaha bil ismah. Tapi Nabi menewaskan rasa tertariknya tu dengan kemaksuman Nabi SAW, fangqata'an, maka dihilang. Waja'a ila zaujah liyaqdiya fiha haqqal ijab wasyahwah al-adamiyah bil i'tisam wal ifah. Nabi pun datang mendapatkan isterinya untuk melunaskan hak bila terpesona tadi dan juga syahwat yang ada pada jiwa manusia dengan menghindarkan diri daripada buat perkara haram dan juga menjaga maruah diri. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi nak mengajar ni orang lelaki ni jalan keluar bila terlihat sesuatu yang kita tak rancang nak lihat. Okey? Jadi tuan-tuan, benda ni jadi polemik. Oh, jadi hentaman orang. Saya pun pernah kena hentam dengan isu ni. Ada juga sebahagian ustaz yang hentam saya, padahal hadis ni merupakan hadis yang sahih. Jadi oleh kerana tu kita kena nyatakan betul-betul. Kita kena jelaskan betul-betul maksud sebenar, baru orang boleh faham. Jangan tolak masuk dalam kapet, jangan sapu bawah kapet, kerana nanti masyarakat tak faham. Bila masyarakat tak faham, masyarakat senang ditipu oleh orang-orang yang ada niat jahat dengan Islam. Baik, sebab itu saya sebut, apabila masyarakat diketengahkan dengan fakta yang kuat, jadi hal ini tidak akan menjadi isu yang susah kerana telah diketahui ramai dan sebagai pendakwah
kita boleh mengajar masyarakat dalam memahami fakta tersebut dan cara untuk menjawab ketika baginda ditohmah. Jangan ketika fakta dirasakan janggal atau kekeliruan yang ditimbulkan, kita terus menyembunyikannya kerana takut diserang. Jangan buat macam tu. Sebaliknya kita jelaskan betul-betul. Ni yang sepatutnya yang kita kena faham. Ni yang sepatutnya yang orang Islam kena tahu. Yang ni benda ni yang kena tahu ni. Kita sekarang ni tak, kita mengelak. Banyak mengelak. Kan? Sepatutnya tidak. Okey? Baik. Sebaliknya kita mengajar mereka cara memahami fakta tersebut. Sama macam isu Aisyah ni jugalah. Kita jelaskan betul-betul lah. Zaman dulu ada orang kata, mustahil lah orang ulama hadis boleh hafal hadis sampai ratus-ratus ribu ni, macam mustahil. Saya kata tak mustahil lah. Zaman kita sekarang ni pun sebelum adanya handphone, kita boleh hafal nombor telefon macam-macam. Banyak nombor kita ingat. Tapi bila mana adanya handphone boleh save dalam phone book. Kadang-kadang nombor telefon isteri pun kita boleh tertukar. Nombor telefon kawan baik kita pun kita tak ingat. Nombor telefon sendiri pun kadang-kadang tak apa nak ingat. Sebab apa? Manusia bila ada kemudahan, dia kurang menggunakan kemampuan yang ada. Oleh kerana itu tuan-tuan, zaman berubah, maka kemampuan manusia berubah. Okey? Baik. Jika diserang oleh musuh Islam sekalipun, masyarakat sudah pun bersedia dengan asas-asas penting agar tidak terkejut dan mereka boleh menjawab dengan baik. Kita kena jelaskan, pendakwah kena jelaskan tentang isu perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah ni. Contohnya, jika dibawa dalil perkahwinan semasa umur 6 tahun ini, hakikatnya kehidupan zaman dulu dan kini tidaklah sama secara sosial dan ekonomi, termasuklah di Malaysia. Seperti mana kita dapat lihat ramai yang hidup pada generasi kedua, ketiga dan seterusnya di atas kita selalu berkahwin muda dan awal. Ni saya sebut tadi. Kalau kita tengok moyang kita mungkin kahwin lebih awal daripada anak kita nanti. Kerana situasi ataupun suasana sosial dan ekonomi berbeza. Okey? Baik. Hal ini disebabkan cara dan keperluan dalam kehidupan itu agak berbeza berdasarkan keadaan semasa dan kawasan serta pembangunan ketika itu. Tambahan pula, orang Arab ni tuan-tuan memang cepat besar. Saya duduk dekat negara Jordan ni, saya tengok sekolah-sekolah rendah, budak-budak Arab ni, badan dia dah macam mak budak dah macam anak dara dah, padahal baru sekolah rendah. Baru darjah 6. Itu belum masuk sekolah menengah lagi nampak macam dewasa. Mereka cepat membesar. Baik. Contoh yang lain, ramai wanita pada zaman dahulu telah mempunyai kemahiran memasak dan mengemah rumah dengan baik walaupun tidak berpelajaran formal dan masih muda. Tetapi pada zaman sekarang ini ramai yang mendapat pelajaran ketika umur mereka awal tetapi kurang dalam bab yang lainnya. Ya, orang pergi belajar sekolah, kuranglah tumpuan pada perkara-perkara yang sepatutnya mereka tumpukan. Ya? Baik. Secara umumnya, tumpuan masyarakat ketika berada dalam sesuatu umur itu sudah pun berbeza disebabkan peredaran zaman. Iaitu wanita pada zaman dulu, pada umur muda, mereka ditumpukan pada isu rumah tangga. Manakala pada zaman ni lebih kepada pelajaran. Mereka ditumpukan dengan pelajaran yang sangat penting pada zaman ni. Oleh sebab itu, jika kita mahu lakukan perbandingan dan penilaian pada satu-satu perkara, apatah lagi pada zaman yang berbeza, kita mesti buat perbezaan itu berdasarkan ataupun penilaian itu berdasarkan pada zaman itu dan bukan secara sembrono menyamakannya dengan zaman ini. Tak sama. Maka ia adalah satu kezaliman. Ya. Hal ini turut terpakai jika penilaian dibuat ke atas hadis-hadis akhir zaman. Harus dibuat tepat pada waktu ataupun pada zaman tu. Akhir zaman nanti, Nabi SAW sebut, betul Nabi kata, orang perempuan banyak ikut Dajjal. Mungkin ada yang kata, perempuan juga. Sebab zaman akhir zaman kan perempuan ramai. Jadi kalau dia perempuan ramai kan Nabi kata 50 orang perempuan diuruskan oleh seorang lelaki. Jadi normal lah orang perempuan ikut ramai. Okey? Baik. Maka pentinglah untuk kita memahami sesuatu hadis itu sesuai dengan konteks, tempat dan zamannya kerana tafsiran akan terpesong jika tidak dibuat dengan tepat. Bahkan ulama hadis bila baca hadis, mereka sangat tengok pada tempat, konteks. Nabi sebut perkataan itu. Saya sentiasa tekankan hal ini. Contohnya apabila Rasulullah SAW bersabda, Baitun la tamra fihi jia'un ahlu. Rumah yang tak ada tamar dalam dia, maka laparlah penghuni rumah tu. Rumah kita mungkin waktu bulan puasa je ada tamar. Waktu lain tak ada tamar, tapi tak lapar pun. Nabi SAW sebut benda ni dalam konteks orang Arab pada masa tu. Ini disebutkan oleh Ibn Arabi sendiri. Ibn Arabi
ketika mana dia membahaskan hadis ni, dia kata ini untuk orang yang berada di negara Arab lah, di Madinah dan seumpamanya. Tapi bagi orang yang berada di Andalus, kerana Ibn Arabi ini berasal daripada Andalus. Di Andalus mungkin buah tin lah, makanan ruji pada masa itu. Jadi perbezaan ni berlaku disebabkan suasana zaman telah berubah dan suasana tempat. Bagaimanakah untuk mentafsirkan hadis ni? Bagaimana majoriti masyarakat Malaysia yang tidak makan kurma atau tamar selain daripada waktu berpuasa ataupun dalam bulan Ramadan? Adakah ini bermaksud mereka semua berlapar? Tak lapar pun, walaupun tak ada tamar, kan? Yang berbuka dengan tamar itu pun kebanyakannya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kan kalau kita buka pun buka dengan tamar, tapi bukan semua tamar, makan tamar sebiji je. Itu pun setengah biji kadang-kadang sebab nak ambil sunnah. Lepas tu bantai roti john. Lepas tu bantai murtabak. Lepas tu bantai nasi. Kan? Kerana kita rasa kenyang dengan nasi, kerana kita orang Melayu. Baik. Saya sebut dekat situ. Kalau tengok muka surat 75 tu, disebabkan konteks rakyat Malaysia yang terbiasa dengan memakan nasi sebagai makanan ruji atau makanan asasi, manakala tamar ialah makanan ruji orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujukan hadis itu kepada mereka yang setiap keluarga orang Arab ini harus memastikan, ketua keluarga ni harus pastikan adanya buah tamar di rumah pada zaman tu supaya keluarga ada makan. Keluarga ada makanan dan tak lapar. Aplikasi hadis ini kepada masyarakat di Malaysia pula ialah ketua keluarga harus memastikan adanya beras atau nasi agar keluarganya tidak akan lapar. Itu maksud Nabi. Sediakan makanan ruji kepada ahli keluarga. Jadi pentingnya memahami hadis berdasarkan kepada konteks dan suasana yang tepat agar tidak disalahertikan. Begitu jugalah perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah pada umur 6 tahun ni. Zaman sebelum ni tiada yang mengkritik hadis Bukhari ni. Tiba-tiba hadis yang sama dikritik teruk pada era ini disebabkan tafsiran berdasarkan kepada konteks yang salah ataupun zaman yang salah. Tetapi hujah yang kuat dan logik seperti umur Aisyah berkahwin pada belasan tahun itu juga haruslah dihormati. Walaupun ada sebahagian ulama kata belasan tahun, kita hormatlah. Kita kata kita hormat, kita lapang dada, cuma kita tak bersetuju. Maka untuk orang awam terpulang pada anda untuk memilih mana-mana pandangan. Saya wallahu alam, saya bersama dengan majoriti ulama pada masa ni. Bersama dengan majoriti yang mengatakan umur Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi SAW ketika berumur 6 tahun atau 7 tahun dan bersama dengannya ketika umur 9 tahun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan sambung lagi perbahasan kita berkaitan dengan kisah-kisah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah ini. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ini ada soalan. Adakah doktor akan keluarkan buku baru selepas ini atau dalam proses sedang menulis buku? Saya sedang menulis buku. Ada yang dah siap tulis dah. Yang saya namakan buku PKP saya. Waktu PKP kali pertama tu saya ada tulis satu buku. Tajuk buku tu tajuk dia Metodologi Memahami Teks Hadis. Dah siap tulis. Saya siap tulis pada bulan 5 tahun lepas. Ya, waktu PKP tu memang saya pulun lah. Sebab dia punya kita panggil idea tu dah ada, bahan tu dah ada. Saya menulis lama dah dalam bahasa Arab waktu saya buat assignment, waktu saya buat PhD dulu. Tapi saya susun semula, saya rangka semula, saya letakkan dalam buku dalam bahasa Melayu untuk orang Melayu ambil manfaat lah. Untuk orang kita mengambil manfaat. Tapi buku tu masih lagi dalam proses penilaian sebab saya akan terbitkan dengan penerbit UPSI. Kalau ada orang kata apa, ada rezeki saya nak terbit dengan penerbit UPSI. Tapi dalam proses penilaian lambat sikit lah. Dan saya baru diberitahulah, maksudnya penilai baru saya baca buku saya. Jadi saya minta doa tuan-tuan di bulan Ramadan ni agar dipermudahkan urusan penerbitan buku saya tu. Dan sedang menulis sekarang ni adalah sirah 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sirah 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga dalam proses penerbitan, dalam proses penulisan. InsyaAllah jika ada kesempatan akan diterbitkan pada hujung tahun ni. Jika ada kesempatan, jadi tuan-tuan doalah saya dapat keberkatan masa bersama
dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat saya yang lain. Buku yang 10 sahabat dijamin syurga ni saya kolaborasi dengan 3 penulis. Yang ni pun ada orang sponsor buku ni. Kos buku ni ada orang sponsor. Saya tak nak sebut nama dia sebab dia pun tak mau nama dia disebut. InsyaAllah jika buku ni siap, akan memberikan manfaat kepada pembaca. Sebab orang tak kenal siapa 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga ni. Apa sebab dia dijamin syurga? Mesti ada sebab kan, bukan sebab tiba-tiba je Nabi tu nak jamin syurga pada orang secara tiba-tiba tanpa ada usaha kan. Jadi yang ni insya-Allah dalam proses. Tuan-tuan doakan saya. Baik. Okey, ini ada satu soalan. Adakah hadis 4 rakaat sebelum asar itu sahih? Ia adalah riwayat yang sahih, sanad dia hasan. Nabi SAW menyebutkan rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'an. Ha. Hadis ini riwayat Tirmizi yang bermaksud moga Allah merahmati orang yang salat sebelum asar itu sebanyak 4 rakaat. Okey. Maka solat asar 4 rakaat ni merupakan sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Dia bukan wajib lah. Bahkan dia bukan salat rawatib yang sunat muakkad. Dia hanya sunat biasa sahaja. Okey, Allah. Adakah solat tarawih perlu dihabiskan dengan witir baru dapat pahala satu malam? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyamul lailah atau kama qala. Sesiapa yang salat bersama dengan imam. Siapa yang salat bersama dengan imam sehingga selesai. Bila sehingga selesai itu sehingga witir lah. Baru dapat pahala satu malam. Tapi kalau buat kurang macam mana? Tak adalah pahala tu hilang. Tapi pahala tu tidak sempurna lah. Pahala tu tidaklah sesempurna orang yang salat bersama dengan imam sampai habis. Okay. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bolehkah kita belajar ilmu numerologi, metafizik, kira-kira aura berdasarkan nombor-nombor dan abjad macam nama dan tarikh lahir untuk membantu dia buat decision, untuk analisis karakter orang. Dia tak percaya sangat dan akhirnya betul atau tidak perkiraannya masih diserah pada Allah. Nabi SAW melarang perbuatan mengira-ngira untuk mengetahui ramalan masa depan. Dalam zaman dulu dipanggil perkara itu sebagai ilmu nujum, kira bintang, astrologi. Bukan astronomi tapi astrologi. Ya, itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi termasuk dalam telekan, tenung nasib. Ya, ini benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Berbeza dengan ramalan cuaca. Kalau hari ini kita buka ramalan cuaca, dia bukan berdasarkan kepada sesuatu yang nombor-nombor semata, tetapi dia berdasarkan kepada undang-undang sebab dan akibat. Tengok pergerakan angin, tengok pergerakan awan, tengok suhu. Akhirnya dia buat ramalan. Itu pun dia kata ramalan belaka. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul kan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, jauhkan daripada telekan nasib begini kerana Nabi SAW melarang perbuatan ini. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada man zad. Kama qala, sesiapa yang mencabut ataupun mencedok satu cedok daripada ilmu perbintangan, maka ia telah mencedok satu cabang daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sihir. Okey. Oh, hujan kat sini. Allahumma sayyiban nafi'an.
Banyak mesej-mesej yang masuk ni yang geng-geng Rusia tadi ya. Saya susah nak cari mesej di antara mesej-mesej yang ada ni. Kalau ada yang terlepas tu saya minta maaf ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berapa umur kambing yang boleh diakikah? Adakah sama dengan korban? Sama dengan korban. Ulama mengkiaskan sama. Tak ada berbeza. Salam Dr. Waalaikumsalam. Solat sunat lepas isyak 4 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam? Kedua-duanya dibenarkan. Kedua-duanya dibenarkan, boleh dengan 4, boleh dengan 2. Tetapi afdalnya menurut para ulama adalah 2. Kerana Nabi SAW sebut, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Itu lebih baik daripada buat 4 rakaat terus untuk keluar daripada khilaf. Jadi tuan-tuan, itu saja soalan yang ada. InsyaAllah jika ada kesempatan kita jumpa di lain masa. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Majini dan juga Dr. Azmi atas penganjuran majlis pada petang ini. Terima kasih banyak.